Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan suatu tajuk dalam bab redox, iaitu pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Soalan bergerak terus kepada definisinya, iaitu pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan itu menderma atau kehilangan elektron. Penurunan pula berlaku apabila suatu bahan itu menerima elektron. Anda beri satu contoh tindak balas redox yang sangat ringkas, iaitu pembakaran magnesium dalam gas oksigen yang menghasilkan magnesium oksida. So dalam tindak balas ini, magnesium akan bebaskan elektron, lalu gas oksigen akan menerima elektron tersebut. Maka terbentuklah magnesium oksida. Mengikut definisi, magnesium telah berlaku pengoksidaan kerana telah menderma elektron, dan gas oksigen pula telah mengalami penurunan kerana telah menerima elektron. Untuk definisi ejen penurunan dan pengoksidaan pula, ejen penurunan ialah penderma elektron dan ejen pengoksidaan pula ialah penerima elektron. So dalam tindak balas ini, ejen penurunan ialah magnesium dan ejen pengoksidaan pula ialah oksigen. Seterusnya pula kami akan terangkan tentang eksperimen aktiviti 1A, iaitu pemindahan elektron pada suatu jarak. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada suatu jarak. Bahan dan radas yang digunakan dalam eksperimen ini boleh dirujuk pada muka surat 7 buku teks. So, bergerak terus kepada prosedurnya. Pertama sekali, kita perlu sediakan suatu radas yang dinamakan sebagai tube U, dan di lengan kiri tube U tersebut kita akan labelkan sebagai lengan X, dan di lengan kanan kita akan labelkan sebagai lengan Y. Seterusnya, kita akan tuangkan asid sulfurik ke dalam tube U sehinggalah separuh penuh. Seterusnya, di lengan X kita akan tuangkan larutan kalium iodida secara perlahan-lahan supaya tidak bercampur dengan asid sulfurik. Di lengan Y pula kita akan tuangkan larutan kalium manganat 7 secara perlahan-lahan juga supaya tidak bercampur dengan asid sulfurik. Kemudian kita akan sambungkan dua elektrod pada galvanometer menggunakan wayar penyambung. Seterusnya kita akan celupkan satu elektrod ke dalam larutan kalium iodida dan satu lagi elektrod ke dalam larutan kalium manganat 7. Lepas tu kita akan biarkan radas selama 30 minit. Apa yang berlaku ialah di lengan X, dalam larutan kalium iodida yang tidak berwarna tadi, terdapat ion iodida yang akan membebaskan elektron untuk membentuk molekul iodin yang berwarna perang. Di sini tindak balas pengoksidaan telah berlaku kerana ion iodida telah membebaskan elektron, dan itu bermaksud ion iodida telah dioksidakan. Ion iodida juga merupakan ejen penurunan kerana telah menderma elektron, dan elektrod di sini akan dipanggil terminal negatif kerana berlakunya pembebasan elektron. Lepas tu, elektron tersebut akan mengalir melalui wayar penyambung dari elektrod di lengan X ke elektrod di lengan Y. Pengaliran elektrod ini dapat dikesan oleh pesongan jarum galvanometer. So, di lengan Y pula, dalam larutan kalium manganat 7 yang berwarna ungu tadi, terdapat ion manganat yang akan menerima elektron untuk membentuk ion mangan yang tidak berwarna. Di sini tindak balas penurunan telah berlaku kerana ion manganat telah menerima elektron, dan itu bermaksud ion manganat telah diturunkan. Ion manganat juga merupakan ejen pengoksidaan kerana ia telah menerima elektron, dan elektrod di sini pula akan dipanggil sebagai terminal positif kerana berlakunya penerimaan elektron. Untuk langkah seterusnya, selepas tunggu selama 30 minit, kita perlu keluarkan sedikit larutan di lengan X. Lepas tu, masukkan ke dalam tabung uji. Kemudian kita tambahkan larutan kanji ke dalam tabung uji tersebut. Apa yang dapat diperhatikan ialah warna larutan tu dia akan bertukar menjadi biru tua, dan ini membuktikan kehadiran molekul iodin. Jadi ujian tadi dilakukan untuk membuktikan bahawa ion iodida dalam larutan kalium iodida telah membebaskan elektron lalu membentuk molekul iodin. So, untuk data dan keputusan eksperimen ini, pemerhatian dan inference pun sudah diterangkan tadi. Okey, jadi boleh pause kalau nak baca jadual ni. Kita teruskan dengan perbincangan eksperimen ini pada muka surat 8 buku teks. Soalan pertama, tulis setengah persamaan pada elektrod X dan Y. Untuk menulis persamaan pada elektrod X, langkah pertama ialah kita perlu tuliskan bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Seterusnya, kita perlu samakan bilangan perkalinya. Kat sini, kita ada 2 atom iodin
maka kita perlu letakkan 2 ion iodida. Langkah ketiga pula, kita perlu seimbangkan cas pada kedua-dua belah persamaan dengan menambahkan elektron. Dalam persamaan tadi, di belah kiri persamaan, casnya ialah negatif 2 dan pada belah kanan, persamaan casnya ialah kosong. Maka, untuk seimbangkan casnya, kita perlu tambahkan 2 elektron pada belah kanan persamaan untuk menjadikan casnya negatif 2. Dah siap. Untuk menulis setengah persamaan pada elektrod Y pula, langkah pertama ialah kita perlu tuliskan bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Langkah kedua ialah kita perlu seimbangkan pekali selain oksigen dan hidrogen. Di sini, pekali itu ialah mangan dan pekali mangan sudah pun seimbang. Langkah ketiga pula ialah kita perlu seimbangkan pekali oksigen dengan menambahkan molekul air. Di persamaan ini terdapat 4 oksigen di sebelah kiri persamaan, maka kita perlu menambahkan 4 mol air di sebelah kanan persamaan. Langkah keempat, kita perlu seimbangkan pekali hidrogen dengan menambahkan ion hidrogen. Di persamaan tadi, terdapat 8 hidrogen di sebelah kanan persamaan, maka kita perlu menambahkan 8 ion hidrogen di sebelah kiri persamaan. Langkah terakhir ialah kita perlu seimbangkan cas pada kedua-dua belah persamaan dengan menambahkan elektron. Dalam persamaan di belah kiri tadi, cas ni ialah 7 dan cas di belah kanan persamaan ialah 2. Maka, kita perlu tambahkan 5 elektron pada belah kiri persamaan untuk menjadikan casnya 2. Okey? Dah siap. Untuk soalan kedua, tadi dah jawab. So, kita bergerak terus ke soalan ketiga pula. Okey, tuliskan persamaan ion keseluruhan bagi tindak balas yang berlaku. Langkah pertamanya ialah tertulis balik setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan tadi. Langkah seterusnya, bilangan elektron pada kedua-dua setengah persamaan ion tadi kita samakan. Dengan itu, kita perlu mendarabkan seluruh setengah persamaan pengoksidaan dengan 5 dan seluruh setengah persamaan penurunan dengan 2. Ini untuk menjadikan kedua-dua setengah persamaan ion menjadi 10 elektron. Seterusnya, kita akan gabungkan kedua-dua persamaan tersebut dan potong semua pekali yang sama. Dalam persamaan tadi, pekali yang sama ialah elektron. So, dah siap. Okey, untuk soalan keempat, kelima dan keenam tadi dah jawab. So, kita ke soalan ketujuh pula. Apakah fungsi asid sulfurik H2SO4? Okey, asid sulfurik ini, fungsi dia adalah untuk membenarkan pemindahan elektron dan juga melengkapkan litar. Okey, soalan terakhir. Selain menggunakan tube U, lukis satu susunan radas berlabel yang dapat digunakan untuk eksperimen mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak antara larutan ferum 2 sulfat FeSO4 dan air klorin Cl2. Okay, untuk eksperimen ini, kita akan gunakan susunan radas seperti berikut. Dalam susunan radas ini, ion sulfat dalam larutan ferum 2 sulfat akan membebaskan elektron. Dan elektron itu akan mengalir melalui wayar penyambung lalu diterima oleh molekul klorin. Susunan radas ini dilengkapi dengan titian garam yang membenarkan pengaliran ion. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.